Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wasallam wa barik ala abdihi wa rasulihil karim nabiyyina Muhammadin khatimil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hayakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tsumma alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah wa bifadlihi kita dapat bertemu pada dars malam ini. Alhamdulillah, setelah kita dihalangi dengan beberapa urusan-urusan kesihatan semuanya, walhamdulillah, semoga sentiasa Allah menjaga kita semua daripada wabah ini, walhamdulillah. As'alullah al-afiyah wassalamah. Setelah kita memuji Allah Jalla Jalaluh, kita teruskan Syarahus Sunnah di Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala pada poin yang berikutnya. Naam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. قال الإمام البربحاري رحمه الله: والإيمان بأن الله وتعالى قد علم ما كان من أول الدهر وما لم يكن وما هو كائن أحصاه وعده عدا. ومن قال إنه لا يعلم إلا ما كان وما هو كائن فقد كفر بالله عظيم. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والإيمان بأن الله تعالى قد علم ما كان من أول الدهر. Seharusnya kita beriman bahawasanya Allah Ta'ala mengetahui akan segala sesuatu daripada awal penciptaannya, penciptaan makhluk-makhluknya. Sesuatu yang tidak diketahui pun manusia, maka dia mengetahuinya. Allah mengetahui segala sesuatu sebelum kejadian apa-apa pun yang ada di alam ini. Allah telah menghitungnya. Ahsahu wa addahu adda. Allah telah menghitungnya dengan menghimpunkannya. Sesiapa yang berkata, wa man qala innahu la ya'lamu, bahawa sesungguhnya dia tidak mengetahui illa ma kana, tidak mengetahui apa yang sudah terjadi, wa ma huwa kainun, dan apa-apa yang akan terjadi, faqad kafar billahil azim, maka sungguh ia telah kufur kepada Allah yang Maha Agung. Qala Syekhuna
Al-Alamah Salih bin Fauzan wafaqahallahu wa ra'ah, yajibu itsbatul ilm lillahi jalla wa ala. Harus kita menetapkan isbat, yakni di dalam asma dan sifat Allah jalla wa ala itu ada nafi dan juga ada isbat. Ma huwa nafi wa ma huwa al-isbat? Nafi adalah menafikan sesuatu sifat-sifat, menafikan sifat-sifat yang tidak layak disifatkan ke atas Allah Jalla wa'ala. Dan yang kedua, mengisbatkan, iaitu menetapkan, beriman dengan menetapkan segala sifat-sifat yang telah Allah Jalla wa'ala tetapkan melalui dasar daripada usul dalam Al-Quran dan juga dalam Al-Hadith As-Sahih, dan menafikan segala sifat-sifat yang tidak disifatkan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quran dan tidak disifatkan pula dalam hadith, dan menafikan segala sifat yang telah dinafikan di dalam Al-Quran dan juga dalam Al-Hadith. 6. Sekali lagi, menafikan segala sifat-sifat yang telah dinafikan oleh Allah sendiri dalam Al-Quran ataupun melalui hadis-hadis yang sahih, dan menafikan segala sifat-sifat yang tidak pernah disifatkan dalam Al-Quran dan hadis. Ada dua kaedah menafikan sifat Allah. Satu, menafikan sifat Allah yang tidak disifatkan dalam Al-Quran dan hadis, dan juga menafikan segala sifat yang telah dinafikan dalam Al-Quran dan hadis. Al-misal, Allah Ta'ala menafikan sendiri sifat yadullahi maghlulah, tangan Allah itu berlenggu. Dan kita tidak boleh menetapkan sifat Allah itu tangannya berlenggu. Malah Allah menetapkan isbat, Allah menetapkan tangannya terbentang luas. Itu telah dinafikan dalam Al-Quran. Dalam Al-Hadith ada sifat-sifat yang dinafikan oleh Allah melalui sabdaan-sabdaan baginda alaihi salatu wasalam. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, sesungguhnya Rabb kami laisa a'ma. Rabb kami tidak buta. Kedua matanya tidak buta. Akan tetapi butanya mata Dajjal itu sebelah. Jadi ini menafikan bahawa Allah tidak mempunyai sifat buta. Contoh yang lain, Allah menafikan dalam Al-Quran, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak mengambil untuk beristirahat maupun tidur. Ini sifat-sifat yang dinafikan dalam Al-Quran itu sendiri. Sebagai contoh, sifat-sifat yang tidak disebut dalam Al-Quran dan hadis juga harus dinafikan. Sebagai contoh, kita sendiri memandai-mandaikan diri kita menetapkan satu sifat yang Allah tidak sifat dalam Al-Quran maupun hadis. Seperti Allah itu duduk, Allah itu baring, Allah itu tiarap. Sedangkan sifat-sifat ini tidak pernah disifatkan dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Sesiapa yang menetapkan sifat-sifat bagi Allah sedangkan tidak ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan hadis, fahuwa kafirun, maka orang itu kafir. Wal na'udzubillah. Maka kata Syekh, yajibu isbatu al-ilm, maka seharusnya kita menetapkan isbat. Isbat adalah mengimani, menetapkan, berkeyakinan bahawa Allah itu mempunyai sifat al-ilm. Sifat al-ilm, mengetahui. Maka Allah mengetahui akan segala sesuatu sebelum terjadinya alam ini, dan apa yang akan terjadi maupun yang belum terjadi. Wa ihatatuh
bikulli syai' fa huwa bikulli syai'in alim wa ala kulli syai'in qadir, bahawa dia mengetahui akan segala sesuatu, tidak tersembunyinya atas segala sesuatu, dan dia mengetahui atas segala sesuatu, dan dia berada di atas segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan hal ini kita lihat kemungkaran para duat, para pendakwah-pendakwah yang tergelincir tatkala mereka berbicara tentang Allah Jalla wa Ala. Maka itu berapa pentingnya seorang ustaz, seorang da'i, apabila berbicara tentang ilmu agama Allah, ad-din, seharusnya ia mempelajari ilmu dasar, ilmu usul. Berbicara tentang ilmu fiqh, maka harus dia mempunyai ilmu usul fiqh. Apa yang terjadi kepada seorang, pada asalnya seorang doktor medical, apabila mereka bercita-cita untuk menjadi seorang ustaz, seorang da'i. Dan hal ini banyak berlaku di dunia ini, dalam negara kita pun berlaku. Mereka pada asalnya, dan Allah telah memberikan mereka kefasihan lidah-lidah mereka untuk berbicara, untuk berbicara. Nah, ada orang siapa pun, hatta pendeta-pendeta, rebar-rebai, rahib-rahib juga, sehingga Allah membenarkan, memberikan mereka keizinan lidah mereka berfasih untuk berbicara. Berbicara itu barangkali menyesatkan dan juga barangkali memberikan kepada hamba-hambanya al-hidayah. Maka makhluk-makhluk ini, mereka boleh berbicara tentang agama, tetapi mereka tidak pantas untuk berbicara tentang agama. Lalu mereka telah tergelincir dan menjadi kufur kepada sifat-sifat Allah. Di mana berkata seorang hamba Allah ini, yang mana manusia terbuta mata mereka melihat kebodohan dan kejelekannya, yaitu Zakir Naik, yang mana seorang doktor medical yang mempunyai kemampuan untuk berbicara, memahamkan orang-orang kafir, memahamkan akan Islam. Alhamdulillah. Tetapi beliau bukan seorang alim yang boleh berbicara ataupun bertanya kepadanya segala sesuatu. Baik, ana tidak mau bincang terlalu banyak. Memandangkan berkata Al-Syekh, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah berada di atas segala sesuatu, dan Allah berada di atas segala ilmu. Betapa pandainya kita menciptakan kereta, kapal terbang berapa besar sekalipun, wa huwa ala kulli syai'in alim, dan dia mengetahui segala sesuatu. Di mana kita berada di belakang batu mana pun, tetap Allah mengetahuinya. Bila seorang bertanya kepadanya, apakah Allah tidak mampu, apakah Allah mampu menciptakan segala sesuatu? Dia menjawab bahawa Allah tidak, ada juga yang Allah tidak mampu mencipta sesuatu. Dia besar, apakah ada lebih besar daripada dia? Dan hal-hal sifat yang dia berbicara tentang ini, dia tergelincir. Ya ikhwah, ini poin-poin yang di mana kita berjaga-jaga dalam berbicara tentang asma dan sifat Allah. Terjadinya Asy'ariyah Maturidiyah, terjadinya Rafidah, juga terjadinya Mu'tazilah, terjadinya Jahmiyah, terjadinya Mu'tazilah, terjadinya Mu'attilah. Kelompok-kelompok ini semua terjadi disebabkan asma dan sifat. Bahawa ahlu sunnah mengimani tidak ada sesuatu yang boleh ditandingi sifat Allah Jalla wa'ala. Malah pada masa yang sama, dia telah merendahkan sifat-sifat Allah. Barang siapa yang telah merendahkan sifat Allah, zat Allah, sifat Allah, maka disebutkan sebagai faqad kafara billahil azim. Maka sungguh orang-orang ini telah mengkufuri
akan sifat-sifat Allah yang maha agung. Nah, seterusnya, wa ilmuhu la bidayata lahu wa la nihayata lahu, bahawa ilmu Allah itu tidak ada permulaan dan tidak ada penghujungan. La bidaya wa la nihaya, tidak ada permulaan dan tidak ada penghujung. Sedangkan ilmu manusia itu terbatas. Betapa hebat kita sebagai seorang doktor, sebagai seorang hakim, sebagai seorang ustaz maupun seorang alim ulama, meskipun kita seorang engineer dan sebagainya, ilmu kita itu ada permulaan. Maka sifat ilmu bagi Allah tidak sama sifat ilmu bagi manusia. Jadi apabila Asy'ariyah berkatakan tidak ada sesuatu yang selayak sama dengan Allah, nah, memang tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah. Allah berilmu, kita pun berilmu. Tetapi ilmu Allah itu tidak sama dengan ilmu kita. Kerana ilmu kita terbatas, sedangkan ilmu Allah tidak mempunyai batasan. Ilmu kita ada permulaan dan ilmu kita ada penghujungannya. Adapun ilmu Allah tidak ada permulaan dan tidak ada penghujungnya. Ini bukan kalam. Ilmu Allah sejak azalinya Allah itu Allah mengetahui segala sesuatu, sampai yaumul akhir nanti Allah mempunyai segala sesuatu yang kita tidak ketahui. Yang Allah sembunyikan, yang Allah tidak memberitahu kepada kita rahsia-rahsianya. Kerana ketika Allah menciptakan rahmatnya, Allah hanya turunkan rahmatnya satu ke dunia. Yang lain semua masih tersimpan. Lalu maka rahmat Allah ini begitu luas, ilmu Allah juga begitu luas. Baik. Kemudian ilmu manusia ini terbatas. Kerana sejak lahir kita dalam keadaan orang yang tidak mengetahui segala sesuatu. Kita diantar ke sekolah untuk belajari huruf, belajari pembacaan, belajari pengkiraan. Kerana manusia tidak ada ilmu pada asal. Kerana ketika Allah mencipta Adam alaihi salatu wassalam, pada awalnya Adam alaihi salatu wassalam itu seorang makhluk yang tidak mengetahui apa-apa. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah, wa 'allama Adama al-asma'a kullaha, maka Allah telah mengajari Adam segala nama-namanya. Jadi Adam diajari oleh Allah Jalla wa Ala. Jadi betapa manusia ini begitu dhaif, tidak mengetahui segala sesuatu kecuali dengan ilmu. Maka jangan kita berasa sombong, bongkak dan takabur akan setelah kita mengetahui sesuatu ilmu, sama ada ilmu dunia maupun ilmu ukhrawi. Wa khuliqal insanu dha'ifa, maka Allah telah menciptakan manusia ni dalam keadaan dhaif. Dan jangan pula kita beralasan dengan dalil wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia dicipta dalam keadaan dhaif, lalu dia sewenang-wenangnya beralasan ketika manusia silap, tergelincir, manusia itu dhaif. Ilmuhu kasairis sifat thabitun lahu fil adhalli fi adhali, fakama anna Allah la bidayata lahu fakadzalika la bidayata li asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi subhanahu wa ta'ala. Maka ilmunya itu meliputi segala sifat-sifat yang telah ditetapkan oleh Allah sendiri pada sejak azalinya, yang kita sebutkan wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah mengajari Adam pada awalnya terjadinya makhluk yang pertama, manusia yang pertama, Bani Adam, itu Adam alaihi salatu wassalam. Allah telah mengajarinya sifat-sifatnya pada sejak azalinya lagi. Fakama anna Allah la bidayata, kerana Allah itu pada awalnya tidak ada permulaan.
fakadzalika la bidayata li asma'ih, maka tidak ada permulaan pada sifat nama-namanya, demikian pada sifat-sifatnya, demikian pada perbuatan-perbuatannya subhanahu wa ta'ala. Wa kama anna Allah la nihayata lahu, demikian pula Allah tidak mempunyai penghujung dalam sifat-sifatnya. Fakadzalika la nihayata la li asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi jalla wa ala, maka Allah tidak ada penghujung di dalam nama-namanya, sifat-sifatnya dan juga dalam perbuatannya. Tidak ada penghujung, tidak ada kesudahannya. Fa huwa bi asma'ihi wa sifatihi, maka dialah yang memiliki apa dia, nama-namanya dan sifat-sifatnya. Al-awwalu bila bidayah. Kenapa kita sebut al-awwal? Allah mempunyai namanya apa? Al-awwal. Maka kita jangan meletakkan ataupun membubuhkan nama anak kita sebagai al-awwal. Kita boleh letak nama anak kita awal saja. Al-awwal itu adalah the beginning, the beginner, yang permula, yang bermulanya segala sesuatu, itu milik Allah Jalla wa Ala. Maka Allah berfirman di dalam suratul Hadid, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal, dialah yang terakhir, dialah yang zahir, dialah yang tersurat, yang batin, yang tidak diketahui orang manusia pun. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dan dia berada di atas segala sesuatu, ilmu yang kita tidak mengetahuinya. Maka namanya diawalkan dengan al-awwal bila bidayah. Nama dia yang pertama tidak ada permulaan. Yang pertama tetapi tidak ada permulaan. Apa bezanya ilmu bagi Allah itu? Allah yang pertama tidak mempunyai permulaan. Sedangkan makhluknya nak menjadi makhluk yang pertama mesti ada permulaan. Kita nak jadi pertama dalam kelas mesti kita kena berlumba-lumba untuk mendapatkan yang pertama. Mesti ada permulaan. Jadi ada isteri pertama, isteri kedua, isteri ketiga, isteri keempat. Isteri yang pertama juga ada permulaannya. Tetapi bagi Allah yang pertama tidak ada permulaannya. Baik, yang ini antum faham. Barakallahu fikum. Wa huwa bi asma'ihi wa sifatihi al-akhiru bila nihayah. Sedangkan nama dan sifatnya yang al-akhir, huwal awwal wal akhir. Maka manusia pun menciplakkan sifat-sifat Allah, engkau Allah kekasih awal dan akhir. Ini besarnya harban. Kekasih awal dan yang terakhir. Sedangkan Allah itu adalah kekasih kita yang awal dan yang akhir. Tidak ada sesuatu yang kita boleh mencintai lebih daripada Allah dan pada permulaannya dan penghujungnya. Awal kita hidup, kita balik, kita beriman kepada Allah sampai kita akhir hayat kita tetap kita mengimani bahawa Allah itu adalah Rabbuna. Maka dia adalah mempunyai sifat akhir yang tidak ada penghujungnya. Maksudnya Allah adalah Rabb yang terakhir untuk kita mengabdikan diri kepadanya, tidak ada sesuatu selepasnya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagainya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari kita satu doa di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis riwayat Imam Muslim yang di dalam sahihnya daripada hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, antal awwalu falaysa qabla syai' wa anta akhiru falaysa ba'daka syai' wa anta zahiru falaysa fawqa syai' wa anta batinu falaysa kaduna syai'. Doa ini dibaca oleh Nabi alaihi salatu wasalam ketika salat malamnya, yaitu engkaulah ya Allah yang pertama dan tidak ada sesuatu pun yang sebelummu, dan engkaulah yang terakhir dan tidak ada sesuatu pun selepasmu, dan engkau adalah yang zahir, tidak ada sesuatu pun di atasmu, wa anta batin, dan engkau itu adalah batin, tidak ada sesuatu pun dunaka syai', tanpa sesuatu pun selain daripadamu.
sesuatu yang tanpamu. Maka Allah itu mempunyai sifat al-a'la. Allah itu maha tinggi. Sesuai dengan sabdaan Nabi, di mana wa anta zahir wa laisa fawqa syai'. Engkau itu adalah zahir, tidak ada sesuatu yang mengatasinya. Fauq, apa makna fauq? Atas. Fauqa berada di atas. Tidak ada sesuatu yang berada di atasnya lagi. Itu sifat al-a'la. Ya, Allah mempunyai sifat al-a'la, sifat yang paling tinggi. Sabbihisma rabbikal a'la. Allah mempunyai sifat yang paling tinggi, tidak ada sesuatu yang lebih tinggi daripadanya. War-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tidak ada sesuatu pun yang lebih tinggi daripadanya. Nah. Maka ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, wa ma lam yakun wa ma huwa kainun ahsahu wa adda Allahu alima ma kana wa madha di zamani sabiq. Bahwa Allah itu mengetahui segala sesuatu yang pada yang lampau sebelum terciptanya Adam. Manusia cuba mengkorek rahsia-rahsia sebelum terciptanya Adam. Ya? Sebelumnya ada Adam, adanya dinosaur dan sebagainya. Kan? Ya. Siapakah hidup sebelum adanya Adam? Nah, sebelum ada Adam, dunia sudah ada. Adam datang dulu ke dunia datang dulu? Dunia, pasal sudah bagi tahu. Sebelum ada Adam, dunia sudah ada. Kenapa? Ketika Adam diciptakan, Allah turunkan Adam alaihissalatu wassalam ke dunia. Maksudnya dunia sudah ada. Dan apa pengisi dunia ini tidak dikhabarkan secara jelas, maka jangan kita mencari rahsia-rahsianya. Sekiranya ada sekalipun, apakah mengurangkan atau bertambahnya imanmu? Ya? Jadi seorang salafi ahlu sunnah mengimani seadanya apa yang ada dalam Al-Quran, dalam Al-Hadis, dan tidak kita berlebih-lebihan. Nanti nak pergi gali lubang, cuba tengok kesan-kesan yang ada tinggal tulang-tulang besar. Dia tak tahu tu tulang mendi yang lepas tu makan kat situ, dia ingat tulang dinosaur. Harpan orang. Lepas tu tanya kepada akhi Udi, tengok tanah ni tanah dinosaur ke bukan? Okay. Baik, barakallahu fiikum. Jadi manusia ini, itulah ilmu manusia, terbatas ilmunya. Dan berkata Syekh Saleh Fauzan, wa ya'lamu ma yakun fil mustaqbal, dan Allah mengetahui segala sesuatu di masa hadapan. Kita tidak tahu. Kita merancang nak buat gini, tapi tak jadi kan? Paling simple sekali kita nak faham segala sesuatu yang kita sendiri tidak tahu, sedangkan Allah mengetahui. Ilmu kita terbatas. Kita masuk mall, masuk first ground level lah, masuk kan, kita tak naik atas lagi. Padahal nak beli barang tingkat 3. Masuk tingkat 1 dah terbeli barang, naik tingkat 2 dah terbeli barang. Siapa pernah kena? Masuk tingkat 3 baru jumpa barang tu tak jadi beli. Betul? Sesuatu yang kita tidak rancang tetapi dah terjadi. Yang kita rancang tak jadi. Jadi Allah mengetahui benda yang mustaqbal, benda yang akan datang, sedangkan kita tidak mengetahui. Wa man qala innahu la ya'lamu illa ma kana wa ma huwa kainun. Barang siapa yang berkata sesungguhnya dia tidak mengetahui apa yang sudah terjadi, innahu la ya'lamu illa ma huwa kainun. Dia tidak mengetahui sesuatu yang terjadi. Allah tidak mengetahui sesuatu apa yang sudah terjadi dan apa yang akan terjadi. Faqad kafara billahil azim.
maka sungguh orang tersebut telah kafir kepada Allah yang Maha Agung. Baik. Imam Al-Barbahari menulis kitab ini, kita kena faham manhaj Imam Al-Barbahari ini memahamkan kepada ahli sunnah macam-macam dalam rahsia kitab Al-Barbahari ini. Remote atas, bisa ambil remote. Imam Al-Barbahari ketika menghuraikan Syarah Sunnah ini, ketika pada zaman dia memahamkan konsep-konsep kita Ahlu Sunnah kepada ummah, menjawab kepada ummah akan syubhat-syubhat mereka. Ada di luar sana yang mengatakan bahawa ilmu Allah terbatas. Ilmu Allah tidak mengetahui segala sesuatu. Allah Maha mengetahui, tapi Allah mengetahui terbatas. Dan konsep-konsep ini berlaku di dalam firqah-firqah dalalah, firqah yang sesat di luar sana. Kerana apa? Ada orang ketika dia buat maksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Dalam maksiat ni maksudnya melakukan sesuatu yang Allah larang, dosa. Ketika dia melakukan satu dosa pada dirinya, seolah-olah dia rasa Allah tidak mengetahui. Mengatakan bahawa Allah tidak mengetahui tidak perlu kita menzahirkan pada lisan kita pun. Terlintas dalam hati kita bahawa Allah tidak mengetahui dosa yang kita buat, sudah kafir orang tersebut. Allah berulang dalam Quran, wa huwa ala kulli syai'in qadir wa huwa ala kulli syai'in alim. Wa asirru qaulakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Kamu menzahirkan sesuatu apa yang terlintas dalam lidahmu ataupun tidak yang tersurat dalam hatimu, innahu alimun bidzatis sudur. Dia mengetahui apa yang tersurat dalam hati kita. Maka tu berkata Imam Al-Barbahari, maka ada manusia ni yang mengatakan bahawa Allah tidak mengetahui sesuatu yang akan datang. Sebagai contoh, terjadinya Covid, dia kata Allah tidak tahu lagi adanya Covid ni dan sebagainya. Maka orang tu telah kafir kepada Allah Al-Azim. Maka seorang Muslim Ahli Sunnah tidak ragu mengatakan dia kafir bahawa Allah mengetahui apa sahaja yang akan terjadi pada masa mustakbal yang akan datang. Kerana segala sesuatu takdir kita ya akhi, dicatat, ditulis di mana? Lauhul Mahfuz. Berapa ribu tahun? 50,000 tahun sebelumnya terciptanya Adam alaihi salatu wassalam. Cucu cicit kita punya takdir pun telah dituliskan sebelumnya cipta Adam alaihi salatu wassalam. Allah tidak miskin akhi. Wallahu ghani, Allah itu kaya. Kaya Allah bukan kaya dengan memberi kita makan dan minum. Kaya Allah segala sesuatu Allah kaya. Kaya kita hanya terbatas dengan wang ringgit. Tapi kayanya Allah segala sesuatu. Segala-galanya Allah mampu menciptakan yang kita tidak mampu untuk menciptakan. Maka Allah Ta'ala itu wa fawqa kulli dhi ilmin alim, bahawa Allah berada di atas segala sesuatu yang Allah ciptakan. Ilmu dan juga pengetahuan Allah berada di atasnya segala-galanya. Maka bersini berkata Syekh Saleh Fauzan, wa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna yaqul, bahawa kita harus berdoa meminta kepada Allah Jalla wa ala, Rabbi zidni ilma. Bukan makin hari ilmu kita makin pandai.
malah makin hari makin goblok, makin hari makin bodoh. Kalau manusia ni, kita ni rasa makin hari makin pandai, ini orang yang ajib, orang yang pelik ni, orang ni aneh, orang ni. Kerana makin hari kita rasa makin diri kita makin bodoh, maka kita makin belajar. Yang tak belajar tu yang rasa sudah jadi pandai. Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan ilmu. Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan ilmu pada diriku. Ini doa Nabi siapa? Nabi siapa ni? Rabbi zidni ilma. Nabi Yahya. Tak silap Nabi Yahya ni doa ni. Maka ketika seseorang itu berbicara tentang ilmu, wa yaqul, mereka akan berkata, ya'lamu kadza wa la ya'lamu kadza, hadza kafirun billah, li'annahu anqasahu wajada umuma ilmihi bi kulli syai'in. Maka bila kita berbicara tentang ilmu Allah, jangan kita berkata sesuatu sewenang-wenang. Mulut kita apa ni katanya, bacul, mulut sewenang-wenang berkata sesuatu terhadap Allah. Maka dia tidak sedarkan diri, dia telah kafir kepada Allah. Kerana apa? Dia telah mengurangkan sifat-sifat Allah yang mulia. Mengurangkan, meskipun dia tambahkan nama tersebut, tetapi pada masa yang sama dia telah mengurangkan sifat Allah. Dia katakan bahawa Allah tidak mampu membuat segala sesuatu. Bila orang bertanya, apakah Allah boleh menciptakan Tuhan yang lebih besar daripada dia? Dia lalu mengatakan bahawa tak mustahil Allah boleh cipta. Dia kata Allah boleh cipta Tuhan lebih besar daripada dia. Tak gila orang ni? Allah boleh cipta segala sesuatu yang dia berkehendak. Allah mempunyai ilmu. Allah tu maha pandai, bijak, alim, pandai. Takkan Allah tu bodoh nak pergi ciptakan Tuhan yang lebih besar daripada dia. Betul? Ini kadang-kadang nak berbicara tentang sifat-sifat Allah, nak tunjuk jaguh di hadapan khalayak ramai, Allah telah perangkap dia dengan iblis sehingga dia membodohkan dirinya sendiri. Wal na'udzubillah. Maka kesimpulan daripada poin tersebut, kita telah mempelajari an-nafi dan juga penggunaan istilah nafi dan juga isbat. Bagi yang baru belajar, ambil perhatian kepada bab-bab asma dan sifat ini. Di antaranya adalah kita menafikan segala sifat yang tidak layak bagi Allah dan kita menetapkan sifat-sifat yang layak bagi Allah Jalla wa'ala yang telah dikhabarkan dalam Quran maupun dalam hadis Nabi SAW yang sahihah. Dan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan sifat-sifatnya dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Yang cuba nak memperangkapkan itu hanya orang-orang Asy'ariyah dan Maturidiyah dan juga bapaknya iaitu Jahmiyah, yang cuba nak memperangkap kita seolah-olah kita ni mensifatkan Allah dengan makhluknya, sedangkan kita tidak sama sekali mensamakan sifat Allah dengan makhluknya. Orang-orang Nasara pun tak bodoh macam orang-orang Asy'ariyah. Orang-orang Nasara pun mengetahui bahawa Allah tidak boleh tidur. Itu sifat makhluk kalau tanya kepada orang-orang Nasara. Nah, nak bertemu dengan orang-orang Nasara ni, bila kita cerita pasal masa, tanya dia pasal masa, dia kata Allah bersumpah dengan masa. Betul? Wal asr, Allah bersumpah dengan masa. Apakah masa Allah dengan masa kita sama tak? Tak sama, akhi. Allah menciptakan langit dengan bumi ini fi sittati ayyam, dalam tempoh 6 hari. Masa bagi Allah itu pantas. Agak kita lambat. Manusia terkedek-kedek buat kerja lambat. Allah punya masa tak sama dengan masa kita. Itu sendiri sudah kita dah boleh pakai akal. Masa bagi Allah tu tidak sama, apalagi dengan sifat-sifat yang lain yang mustahil bagi Allah Jalla wa'ala. Naam.
Terus. Wala nikahun illa Wala biwaliyyin nikaha. ولا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وصداق قل أو كثر ومن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له. Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah, wala nikaha illa biwaliyin. Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali. Wasyahidai adlin. Ini wasyahidain, ada dua wali yang adil, dua saksi yang adil. Wasadaqin, yakni mahar, sedekah, mahar. Mahar iaitu sedekah yang kita bayar mas kawin, bukan hantaran. Qalla au kathur, sedikit ataupun banyak. Wa man lam yakun lahu waliyun, orang siapa yang bernikah tidak mempunyai wali baginya, fal sultanu, maka sultan, waliyul amri, waliyu man la waliyah, maka dia menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali. Qala syekhuna hafizahullahu ta'ala wara'ah, hadhihi mas'alatun fiqhiyatun, ini adalah masalah fiqh. Ada orang, qala qail, ada orang berkata, Imam Bahari ni orang nak cerita pasal akidah, dia nak cerita pasal fiqh. Nak cerita pasal akidah, nak cerita pasal. Bijaknya Imam Al-Barbahari ini, ketika dia menulis matan tersebut, risalah dia ini, kenapa dia masuk bab nikah di dalam ini? Demikian kata Syekhuna, ini adalah masalah-masalah fiqh. Tapi kenapa dia masuk dalam sini? Wahia bayanu syuruti sihhatin nikahi inda jumhur. Ini adalah penjelasan kepada syarat-syaratnya sahnya nikah di sisi jumhur ulama, di sisi jumhur ulama fikih. Fikih siapa? Ahlus Sunnah. Ya ikhwah, Jahmiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah dan lain-lainnya, dalam bahasa ala fikih mereka mengikuti fikih Ahlus Sunnah. Dia tidak ada fikih Mu'tazilah, dia tidak ada fikih Jahmiyah. Antum pernah dengar? Ada fikih ni? Tak ada. Fikih mereka tetap mengikuti fikih-fikih Imam Ahlus Sunnah. Atau Khawarij. Dalam fikih memahami ilmu fikih, solatnya, puasanya, tetap mengikuti imam-imam Ahlus Sunnah. Tapi tujuan Imam Al-Barbahari menulis bab ini, tidak ada nikah, pernikahan itu tidak akan terjadinya pernikahan illa biwali, kecuali dengan wali, wasyahidaini adlin. Dulu ketika kami nak belajar, nak ambil STAM, tahu STAM? Sijil Tinggi Agama Malaysia, STAM ni. STAM di Malaysia ni, dia nak sebelum masuk universiti kena ambil STAM. Di dalam fikih kita belajar bab nikah. Bab nikah kita belajar tu fikih mazhab Syafi'i. Kita belajar bab Syafi'i dalam bab nikah dan juga bab jenayat. Kitab fikih kita datang daripada syarahnya matan Abu Syuja'. Imam Abu Syuja' rahimahullah ta'ala, dan telah disyarahkan kepada dalam kitab Al-Iqna oleh Al-Imam Al-Khatibi rahimahullah ta'ala. Dalam matan-matan tersebut kita dia suruh hafal. Matan tu kena hafal. Di Malaysia ni, siapa yang ambil STAM, kalau nampak dia punya bab fikih dia dapat mumtaz atau jaid, mesti orang tu hafal matan. Tapi bukan seluruh kitab matan tu. Matan bab nikah ajalah. Bab fikih tu kalau antum nak tahu bab nikah, nanti tanya ana. Betul, kitab fikih Syafi'i ini luar biasa.
Sehingga kita belajar bab nikah, istilah-istilah janda, istilah anak dara di sisi mazhab Syafi'i. Faham? Janda tu dalam benak antum, orang yang dah pernah dikahwini tidak. Seorang perempuan apabila pernah disetubuhi oleh seekor beruk monyet, sudah diklasifikasi sebagai janda. Sehingga kita mempelajari sesuatu huraian istilah dara, bikran. Siapakah yang diistilahkan sebagai bikir? Ini orang belajar ilmu fikih, akhi. Bukan fik bab solat dulu tangan kat mana, sebelah kiri ke belah kanan. Bukan sekadar itu saja. Nanti ni nak tarawih ni berapa rakaat Izan ni? Berapa rakaat tarawih ni? 21, 23, siapa setuju? 8, 11. Tak habis-habis. Sesudahnya Abu Abdurrahman tak habis solat. Dia kumpulkan semua ahli karya solat kat rumah dia. Faham? Berlaku tak benda-benda gini? Nak tutup khilafiyah, dia buat satu benda bertambah khilaf lagi. Maka kadang-kadang manusia, ilmu kan tadi, ilmu manusia ni terbatas. Nak konon belagak cerdik tapi bodoh. Maka ilmu manusia tu ada permulaan. Nak ilmu kena belajar. Balik pada bab nikah. Kenapa Imam Barbahari? Anda nak cuba mengagungkan, memuliakan Imam Barbahari ini kerana mereka memfitnah Imam Barbahari menulis kitab akidah. Tak sepatutnya cerita bab fikih lah. Hari tu cerita bab khauf kan. Bab khauf, cerita bab apa? Bab sapu hauf, lagi bab fikih yang lain kan, bab puasa dan sebagainya. Kenapa? Kerana golongan Rafidhah Syiah Asy-Syaitan qatalahumullah, mereka mempunyai ideologi nikah apa? Muta'ah. Ini jawapan kepada golongan Rafidhah. Kalau tak belajar dalam bab akidah, ana takut ramai balik bermuta'ah nanti. Ketika orang Rafidhah berbicara tentang muta'ah, dia buka kitab Imam Musnad Imam Ahmad yang sudah ditakhrij, buka Abu Daud, buka An-Nasai, buka tafsir Imam Tabari, buka tafsir Ibn Kathir. Antum pun ini salafi ini. Jangan main-main. Pasti semua riwayat ni yang berdasarkan itu sahih. Ayo kita muta'ah yuk. Maka dalam prinsip Ahlus Sunnah telah mempunyai keyakinan dalam kitab fikih mazhab Syafi'i. Dalam mazhab kita ada yang mazhab selain daripada Syafi'i kat sini? Nikah biwali, dan kita mesti mempunyai dua saksi yang adil. Mempunyai dua saksi yang adil. Kenapa? Orang-orang Rafidhah yang bernikah muta'ah, dia tidak perlukan adanya wali. Ana ceritalah macam mana kronologi berlakunya muta'ah. Ini bukan cerita-cerita jadi-jadian. Dan ana telah bertobat. Ana tak pernah buat, tapi pernah duduk bersama. Ana bertobat daripada orang-orang bersama dengan orang-orang Rafidhah ni. Dulu masa di Singapura pernah duduk bersama golongan Rafidhah ni. Akhi Abu Salih Hatin tahu di mana? Gulimat Road. Itu markas mereka ya, di Gulimat Road. Mereka punya fikih lain daripada kita. Kita kalau kurban pada hari Al-Adha, pada hari pertama, hari ketiga, orang dah nak habis dia baru nak kurban. Tak dia lah pasal dia kafir. Baik. Mereka ni punya ideologi terhadap muta'ah. Muta'ah ni mudah aja. Anda nampak mana-mana perempuan, tak kiralah perempuan tu cukup umur, tak cukup umur, status dia macam mana, isteri orang ke tak isteri orang. Ada di kalangan mereka khilaf, ada kata isteri orang tak boleh, tapi kami ni muta'ah dengan isteri orang juga. Pasal suami dia nak masuk syurga, dia kata boleh muta'ahkan imam dia dengan isteri dia supaya dia boleh masuk jannah. Bodoh ni orang. Baik.
Jadi muta'ah ni mudah saja. Di mana saja, di warung, di 7E, di Speedmart, semua boleh. Anda jumpa dia muta'ah dengan adanya mahar. Adanya mahar. Mahar dia ada mahar. Mahar dia apa? Dengan segelas air ni aku muta'ah dengan engkau 30 hari. Mulai daripada hari ni. Senang aja. Perempuan tu terima? Ya, terima. 30 hari tertalaklah dia. Talaknya tidak ada iddah dan sebagainya. Kemudian nak sambung, kita akad sekali lagi. Kita akad sekali lagi. Itu mudah saja. Don't try this at home. Na'udzubillah. Ini muta'ah mereka. Maka muta'ah ini adalah nikah sementara yang diamalkan oleh Rafidah. Lagi banyak muta'ah, lagi tinggi iman dia. Dalam riwayat-riwayat Al-Kafi mereka ada. Lagi banyak muta'ah, lagi tinggi makamnya. Baik. Yang pertama. Yang kedua, nikahnya orang-orang sufi. Tujuan sebutnya Imam Al-Barbahari. Kita bukan nak belajar fikih di sini saja. Imam Al-Barbahari cuba memaham kita juga pada konsep orang-orang sufi. Orang-orang sufiyah, tasawuf ini, ketika mereka dah sampai ke peringkat apa dia? Syariat. Syariat ni masih belajar kitab Iqna, kitab Tauhid Al-Awam, itu semualah. Kemudian lepas syariat jadinya apa? Apa dia? Belajar bab tarikat dulu. Belajar tarikat. Tarikat ni zikir-zikir baru cari amal. Kemudian baru belajar marifat. Belajar hakikat. Ni lebih tahu daripada anak. Belajar hakikat. Hakikatnya wujudnya Tuhan, wujudannya wali-wali, roh-roh dan sebagainya lah ilmu dia. Last kali baru jadi apanya? Marifat, mengetahui akan segala sesuatu. Kan? Guru dia lah, ataupun orang-orang tertentu dah jadi wali dah. Gila punya orang ni. Kalau kita tak nak cerita panjang, nanti kita pun jadi gila orang-orang sufi ni. Maka Imam Syafi'i kata kawan dengan dia siang hari, belum petang hari jadi goblok, bodoh ataupun gila orang ni. Baik. Balik orang-orang sufi ni, kalau dah sampai makrifat, hakikat makrifat ni semua, solat tak perlu dah. Ada sahabat-sahabat kita, teman-teman kita dulu yang orang-orang hakikat makrifat, dia mengetahui yang pertaubatan dia di hadapan anak, dia tak perlu solat dah ni. Pasal syurga dah bagi dia dah. Katanya dulu. Sampai mereka bernikah tapi tidak muta'ah. Kalau muta'ah bezanya ada kontrak berapa? Tempoh hari, sehari ke, 2 hari ke, 3 days 2 night. 3 days 2 night. Macam package kan? Tapi kalau nikah orang-orang sufi ni, dia namakan nikah batin. Nikah batin. Macam mana? Ada orang tahu tak? Nikah batin ya, dia bernikah dengan seorang wanita, dengan seorang lelaki, tak perlu wali, tak perlu saksi juga. Tapi beza, kalau muta'ah tak perlu wali, tak perlu saksi, tapi ada tempoh. Nikah batin tak payah, lagi panjang lah. Dia kata susah kita nak kontrak lagi. Tak perlu. Yang mereka berdalil. Ana takut antum pakai dalil ini, karena dalil ini dalil Quran. Jangan ingat orang salpi aja ada dalil. Tayyib. Terkejut ana, dia orang pakai dalil. Kita bernikah tanpa saksi, tanpa wali. Macam mana antum nikah? Cukuplah Allah sebagai saksi. Wa kafa billahi syahida. Dalil lah tu. Cukuplah Allah sebagai saksi bagi kita, sedangkan saksi manusia akan mati. Wali manusia akan mati. Cukuplah Allah yang ikut hidup kekal abadi. Ini kan kalam. Saksi manusia akan mati, wali manusia akan mati. Saksi Allah itu kekal abadi. Ini kalam mereka. Lalu terjadinya nikah, namanya nikah batin. Di Malaysia digezetkan fatwa, ajaran yang sesat. Kafabillahi syahid. Logiklah pakai dalil itu. Tapi saksi itu bukan untuk saksi nikah.
Baik. Maka dalam nikah di sisi Ahlus Sunnah, maka kata Syekh Saleh Fauzan, bayanu syurut sihhatin nikah indal jumhur, di sisi jumhur ulama Ahlus Sunnah itu nikahnya mesti ada wali dan juga 2 orang saksi. Dan harus adanya mahar qalla au kathur, sedikit ataupun banyak. Maka kata Syekh, wa minha an yakuna biwali, jika seorang itu bernikah tanpa adanya wali maka tidak boleh menikah. Wa anna mar'ata la ta'qidu li nafsiha, seorang wanita, perempuan, imra'ah tidak boleh bernikah tanpa ada wali, iaitu nikah dirinya sendiri. Macam tadilah nikah muta'ah, nikah apa lagi? Nikah batin tu kan nikah dirinya sendiri kan? Tidak boleh. Afwan, yang ketiga nikah siam. Nikah siam ni ada, ni bukan cerita, don't try this juga. Anak tidak bertanggungjawab. Ini ilmu sahaja. Ilmu tidak boleh tersembunyi. Baik. Ya. Ilmu yang tersembunyi itu ilmu Allah. Baik. Nikah siam. Nikah siam ada yang sahih, ada yang dhaif. Maudhu. Dia ada sahih, dia ada maudhu. Nanti tolong cut dekat ni ya. Yang sahih, nikah di siam dia bawa wali dia. Ni tak tahu case to case, ana wallahu alam, tak tahu case to case. Ya? Si fulan nak nikah, mungkin nikah calon kedua, dia hantar ke Jabatan Agama, kemampuan dia tak cukup. Kan? Nak nikah kan kena buat affidavit. Affidavit nak kena buat semua di mahkamah. Dia nak nikah ni semua, dia tak nak buat protokol, dia pergi ke siam. Pergi ke siam, dia bawa wali. Dan dia mesti adalah saksi dia bawa. Saksi 25. Dia bawa pergi sana. Mesti antum kalau tak bawa saksi 25, antum ingat siapa nak pergi? Kau bawa anak pun mesti 30 lebih sikit. Kan? Jauh akhi. Okey, baik. Pergi sampai ke sana, dia bawa saksi, dia bawa wali. Wali yang sah. Nikah tu sah. Nikah tu sah. Sedangkan tak perlu pun sampai sana ada nikah kat rumah ada wali, dah sah dah. Kerana orang bodoh, dia bawa pergi sana lah. Bawa surat, balik, pergi mahkamah, bayar denda, selesai kan? Sama juga. Pak dia ke, abang dia ke, yang layak untuk jadi wali menikahkan dia, kemudian report kat sana, abang aku dah nikah. Jabatan Agama tak boleh buat apa-apa. Syarat nikah sah, cuma tak didaftarkan. Bayar denda juga. Maka tu lepas ni jangan pergi siam kalau dah ada wali. Okey. Yang kedua, nikah di ranah tiwat sana, kita mau sebutlah. Belakang di siam sana yang tak ada wali. Dia pakai katanya wali kadi di sana itu wali dia. Jadi wali hakim. Akhi, di sini perbanyak pernikahan yang tidak sah. Bab nikah kan kita nak belajar. Pernikahan ini tidak sah disebabkan walinya wujud. Wali kita ada banyak jenis wali. Selain daripada wali songo, ada wali nikah. Ni ada anak perempuan nak kena tahu. Wali kita wujud. Bapak dia wujud, masih hidup. Wujud bapak dia hidup. Ni hidup maksudnya tak mati. Bapak dia enggan untuk menikahkan anak perempuannya. Ni tak selesai ni. Nak enggan untuk menikahkan anak perempuannya, tapi anak perempuannya terloncat-loncat tetap nak nikah. Betul? Anak dara ni. Dalam mazhab Syafi'i, bapak dia mempunyai hak mutlak untuk tidak menikahkan dia. Kerana perempuan itu anak dara. Sekiranya perempuan itu janda, walinya tidak mahu menikahkan dia, maka dia boleh buat tuntutan di mahkamah. Ini di Malaysia ni. Di mahkamah untuk bernikah kerana walinya enggan menikahkannya. Maka walinya akan dipanggil ke mahkamah, dihantar saman. Saman ni bukan saman bayar RM30. Saman tu notis mahkamah. Okey, ni nak kena bagi tahu pelajar-pelajar darjah 3 ni. Saman tersebut perintahkan wali yang iktiraf pergi ke mahkamah
berikan statement kenapa tidak mahu menikahkan dia. Sekiranya logik dibicarakan, jika dia ghaib, proses jadi wali ghaib. Jadi wali enggan. Kemudian wali ghaib. Baik, paling wali enggan, dia tak mau kerana janda, maka janda tu boleh bernikah atas perintah mahkamah. Satu, walinya enggan, walinya ghaib pula. Walinya tak nak datang, mahkamah bukan sembrono, bagi notis. Di Singapura, di Malaysia, di mana-mana bagi notis. Dia ikut protokol lah, masuk surat khabar ke, tampal kat mana, batang pokok mana pun, tampal lah. Si bulan bin bulan nak nikah hari gini, walinya hilang. Macam orang notis orang hilang, cari walinya. Sampai tempoh walinya tak jumpa, mahkamah pemproses, maka dia bernikah, ditahkimkan dengan wali hakim disebabkan walinya hilang, tak dapat dikesan GPS, tak jumpa kat mana. Betul? Okay. Nikahnya tetap ada wali, bukan terus boleh proses pergi wali hakim. Ni wali Rana Tiwak ni anda tak tahu ni lebih teruk daripada wali Songo. Dia orang menikahkan sunat itu nikah under table. Yang ada pakai lebay-lebay, sebab-sebab ni banyak pergi boleh jadi wali lah ni. Kan, dia suka-suka dia nak jadi wali. Baik. Jadi ini adalah wali-wali yang mereka salah artikan. Maka tu nikah ada ilmu, akhi. Anak tak tahu dia pergi kursus kahwin macam mana orang belajar. Itu pun belajar ambil stam belum tentu dapat jahit. Okey, belum tentu. Kadang-kadang KO. Susah. Syarat nikah ada berapa? Ni yang dah ada cucu-cucik pun kalau tanya pun tak tahu syarat nikah berapa. Kan? Jangan syarat nikah, syarat solat pun dah poning. Kan? Depan tak datang ustaz kalau macam gini. Okey, baik. Syarat nikah tadi, tadi bab nikah tadi, bab wali tadi, dia tidak mau, walinya enggan, walinya ghaib. Ada proses. Walinya wujud tadi kan? Status walinya wujud tapi enggan. Kemudian dipanggil, tak mau datang, ghaib, tak jumpa, baru dia boleh nikah. Ini tak tahu dia bawa anak lagi orang, dia terus pergi gimana? Pergi Siam. Dia tanya wali mana, tak tahu pun boleh nikah. Lepas nikah dia balik sini balik. Yang ini mahkamah kita cross check, nikah ini banyak terbatan. Kalau yang pergi nikah sana bawa wali yang sah, ada walinya, pengakuan walinya, nikahan itu sah. Jadi nikah-nikah yang tidak ada wali yang proper, maka nikah terbatal, otomatik terbatal. Jadinya ikhwah azani Allah wa iyyakum, pernikahan yang tidak ada wali ini bukan benda baru, berlaku sampai hari ini, berlaku sampai kiamat. Bukan hanya Rafidah, bukan hanya orang-orang sufi, orang awam kita pun berlaku. Hati-hati. Dan kemudian ya ikhwah yang ada anak-anak perempuan, kita ada anak perempuan, ketika mereka ni enggan untuk menikahi anak dia pun dah pandai cari calon, kan? Nak nikah, tak nak kasih nikah. Ini akibat dia macam gini. Ataupun ketika dia nak kata nikah boleh, lepas tu letak mahar, mahar hantarannya pula banyak-banyak terkejut. Orang beli Mybi pun hutang, dia minta lah mahar, dia punya mas kahwin pun harga Mybi. Macam mana? Ke Mybi baru, Mybi second pun orang pening sekarang. Akhirnya inilah punca-puncanya berlakunya penzinahan, berlakunya maksiatan. Ada adat yang tidak wajar. Baik. Maka sedekah mahar tersebut qalla au kathur, boleh banyak boleh sedikit, walaupun sebentuk cincin besi bagaimana disebutkan dalam Al-Bukhari, ataupun banyak, ataupun banyak. Tak ada mas kahwin pun tak apa, mas kahwin boleh kredit,
boleh kredit. Tak ada debit boleh kredit. Antum jangan takut. Maka tu ketika akad tu dengar betul-betul tunai ke hutang. Ada siapa di sini dulu nikah hutang, baik bayar cepat. Hutang dulu. Okey. Mahar ini pun tak semestinya dengan wang ringgit. Boleh dengan ilmu. Kahwin dengan muallaf dan minta maharnya dengan surah Al-Fatihah. Ajar sampai surah Al-Fatihah tak pandai. Tapi kalau dia baca tak pandai, selagi tu untuk kena ajar lah. Kan? Jadi itu mahar dia. Jadi mahar bukan semestinya dengan wang. Qalla au kathur, sikit ataupun banyak. Wa man lam yakul lahu waliyyu, maka siapa tidak mempunyai wali. Di sini maksudnya orang yang tidak mempunyai wali. Siapakah orang yang tidak mempunyai wali? Secara mutlak orang yang tidak pernah mempunyai wali adalah anak zina. Anak zina. Anak perempuan, anak hasil daripada zina tersebut, ataupun anak tersebut seorang perempuan yang hasil daripada penzinahan, meskipun dia bernikah setelah dia berzina, kemudian dia bernikah, dia tahu itu anak dia, tetap dia tidak boleh menjadi walinya, dan tidak boleh mempusakakan harta tersebut, disebabkan anak tersebut tercantum dengan benih ibu dan ayahnya disebabkan daripada hasil penjijikan, daripada hasil penghinaan, pengharaman, perbuatan dia, bukan benih tersebut, perbuatannya. Maka anak tersebut tidak boleh mempusakai dan juga tidak boleh diwalikan oleh bapanya, meskipun itu dia tahu daripada bapa kandungnya yang mensetubuhi ibunya sendiri. Satu, dia tidak boleh mewalikan secara mutlak. Maka tu anak perempuan yang pertama di dalam negara kita nak bernikah harus menghantar sijil nikah ibu dan ayah, sijil nikah dan juga sijil lahir ke mahkamah, ke Jabatan Agama untuk cross checking. Pasal apa? Waliul amr kita pun tidak sembrononya nak membenarkan bapanya nikahnya. Ini adalah protokol-protokol fikih yang harus kita belajar. Baik. Yang kedua, anak angkat tidak boleh kita mewalikannya. Yang ketiga adalah wanita yang muallafah, yang baru masuk Islam, yang dia telah masuk Islam. Orang masuk Islam, dia tidak ada wali. Bapanya yang kafir tidak boleh mewalikan. Maka walinya adalah wali hakim. Ini namanya wali hakim mutlak. Tak perlu nak panggil begini dan begini. Submit dokumen, terus wali hakim. Okey? Wali hakim datang daripada sultan ataupun wakil-wakil yang diiktirafkan. Okey? Maka tu dalam negara kita, pernikahan wali hakim, wakalah wali hakim akan datang daripada mahkamah syariah, akan diserah kepada jabatan agama yang akan menikahkan pasangan tersebut adalah qadi atau naibnya sahaja. Juru nikah tidak menikahkan. Beza juru nikah dengan qadi. Qadi boleh menikahkan. Itu qadi. Hakim. Hakim-hakim kecil, hakim-hakim daerah. Itu belajar fikih bab nikah ni ya. Jadi itulah syarat-syarat
bernikah harus adanya wali dan 2 orang saksi. Sebelum disebut sebagai saksi adil. Saksi mesti adil. Dalam perawi pun kita nak ada seorang yang adil. Dalam ini pun saksinya pun saksi yang adil. Mesti pun saksi 25. Mesti orang yang adil. 25 bayar upah nak pergi tak ada masalah. Bukan saksi bayaran. Kemudian anak-anak sihat. Orang nak nikah ni kadang orang Melayu ni nak tengok banyak, anak tak tahulah kat sini. Kalau kat Singapura ni banyak sangat. Dia nikah, saksi suka ambil orang tua-tua yang nak mati. Faham? Maksudnya bukan tua-tua nak mati. Orang tua yang akan mati. Kita dah tahu dah atuk-atuk ni janganlah jadi saksi kepada cucu. Saksi ni nak yang muda-muda hidup sezaman dengan dia. Siapa saksi dia ketika nikah? Dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menikahkan wanita-wanita ini, kemudian suami-suami dia pun wafat. Radhiyallahu anhum wafat. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga wafat, pernikahan itu disaksikan oleh Nabi, dan saksi-saksi dia, wali-wali dia pun sudah tiada. Nak barikan pusaka-pusaka ni masalah. Banyak yang mengklaim-klaim kan. Maka berzaman Umar radhiyallahu anhu, mulanya pendaftaran ni nikah di logbook. Mesti daftar nikah, report. Nak dicatatkan saksi-saksi dia. Ni kadang kita nak saksi-saksi nikah, saksi mana? Dah mati je. Saksi mana? Dah mati. Semua dah tua-tua ni, dah tak boleh pakai. Jadi pakailah saksi-saksi yang adil, yang boleh dipakai. Ingat, ini ilmu. Pergi ambil saksi. Tak salah, tapi peristiwa ni pernah berlaku. Jabatan Agama pun tak reject kalau antum nak letakkan siapa pun. Antum nak letak saksi orang atuk 94 buat apa? Yang 24 tak ada. Dia cukup balik. Nah, ini hati-hati, barakallahu fiikum. Berkata Syekh Saleh Fauzan sikit lagi, wa min madhhabi muslimin, daripada wa min syurutihi, dan daripada syarat-syaratnya, isyhadu 'alal aqdi. Pernikahan itu harus mempunyai saksi. Fala yaqidu aqdan sirriyan laisa alaihi syuhud. Tidak boleh berlakunya pernikahan secara sir, tersembunyi, nyorok-menyorok. Tidak boleh, kerana ia bukan disaksikan. Pernikahan harus disaksikan. Famin madhabil muslimin, daripada mazhab muslimin, mazhab orang kaum muslimin, bukan mazhab Rafidah al-Kufar. I'lanun nikah, nikah itu harus dimaklumkan, bukan disembunyikan. Wa mas'alatul waliyyu mahallu khilaf. Masalah ini adalah masalah kewujudan yang adanya wali itu berselisih. Para jumhur ulama mengatakan ala annahu la budda min wali wa inda Hanafiyah annahu la ba'sa an tuzawwaj al-mar'a nafsaha bidunil wali, lakinna madhhabun marjuh. Di kalangan madhab Hanifah ada sedikit yang katanya tidak perlu adanya, tidak mengapa, bukan tidak perlu, tidak mengapa kalau nikahnya tu tidak ada wali. Jadi boleh pakai wali hakim terus. Kalau wali tu dia ada protokol dia jugalah, bukan terus pergi jumpa wali nak nikah begitu saja saya. Tidak. Disebutkan di sini, adapun mazhab ini marjuh, mazhab ini tertolak. Mazhab ini tidak diterima pakai. Yukhalifud dalil, kerana pandangan ini menyelisihi dalil. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang telah diketahui ramai oleh semua ulama-ulama fikih. Apa dia? La nikaha illa biwali. La nikaha illa biwali wa syahidaini adlil. Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali dan juga saksi yang adil.
Baik. Jadi kesimpulan di sini, ikhwazani Allah wa iyyakum, bab pernikahan itu bukan hanya sekadar masalah fikih, tetapi menjawab syubhat orang-orang Rafidhah dan juga orang-orang Batiniyah, orang-orang Sufi dan juga orang-orang Nikalari, yang Nikalari, Nikalari, yang tidak bawa walinya, tidak bawa walinya. Jadi nikah ni bukannya susah mana pun. Nak nikah gentleman, dia tak mau nikah, bawa pergi mahkamah. Tak susah. Tapi kalau anak dara, hati-hati. Selalunya tak lepas. Pasal dalam mazhab Syafi'i, ana bagi tahu, di dalam negara kita, institusi kehakiman kita ini, yang Syafi'i itu hanya mahkamah. Mahkamah itu bab 2 saja yang Syafi'i di Malaysia ni. Apa dia? Bab nikah, cerai, rujuk, ni talak, rujuk, semua mengikut Syafi'i. Yang kedua, bab faraid, pusaka, miras. Itu saja mengikuti Syafi'i. Maka tu ketika dia claim negara kita Syafi'i, dia kena claim betul-betul. Yang Syafi'i itu apa dia? Nikah, cerai dan juga bab pusaka. Selain daripada tu, dia tak ikut Syafi'i. Maka tu dia punya zakat semua boleh pakai tukar-tukar yang lain. Antum tak boleh nak salahkan, kerana itu yang sebenarnya. Cuma ustaz-ustaz ni kata kita di Malaysia Syafi'i, kita di Malaysia Syafi'i. Abah dia, mana di Malaysia ada Syafi'i? Di Malaysia itu yang Syafi'i di institusi kehakiman syariah. 100% insya-Allah tulen Syafi'i dia. Bab tu no Hanafi, no Wahabi. Okey? Memang Syafi'i dia punya clause. Bab pusaka semua ikut Syafi'i. Antum pergi mahkamah nak bercerai, kenapa nak cerai? Suami saya Wahabi tak kunut. Hakim pening. Suami saya ni ada kes. Isteri dia Syafi'i, suami Hanafi. Alhamdulillah tak bercerai lah Pak Kunut. Tapi isteri dia tak boleh tahan kalau suami dia jadi imam subuh. Kalau jadi imam subuh tak ada kunut kan? Jadi dia masalah. Kalau cuba proses di mahkamah, kenapa bercerai? Suami saya hari-hari tak baca kunut. Tak boleh tahan. Kan sensitif kan? Ataupun hari-hari solat maghrib tak baca bismillah. Hakim tak boleh selesaikan masalah ni. Ini bukan olok-olok, ini betul-betul barakallahu fikum. Harus dibincangkan dalam satu kamar. Anak pun dulu hakim, tahulah. Bilik itu dinamakan bilik suluh. Bilik suluh ni untuk pendamaikan, perbincangan. Dia bawa dia punya konsulat dia, kenapa begini berlaku, begini dan begini. Mungkin ada masalah kerana suami tak solat ke, suami solat tenggelam timbul ke dan sebagainya, masalah keluarga kan. Dia masuk dalam itu. Kerana mahkamah tak boleh selesaikan. Dia kena selesai di luar mahkamah. Pasal mahkamah kita hanya bincang masalah tu je. Itu kan masalah fiqhiyah, tidak ada senarai dalam akta. Wallahu ta'ala alam. Jadi kesimpulan antum harus tahu, mazhab Syafi'i dalam negara kita hanya dalam 2 hal, nikah, cerai dan juga faraid. Segala kes-kes yang lain semua masuk dalam mahkamah, dia tak bincang ente mazhab apa, mazhab apa, tak. Antum kahwin mazhab Hanafi, ketika cerai begini-begini, tak, dia tetap ikut mazhab Syafi'i. Antum tak boleh nak berdebat, saya bukan Syafi'i, saya nak ikut Hambali, tak boleh. Tetap ikut Syafi'i. Antum jangan besar kepala.
dalam mahkamah, tetap keputusan jatuh pada hakim, wali. Antum bangkang Khawarij. Itu keputusan waliul amr. Baik. Jadi nak bermazhab ni kena berilmu, bukan waqalid. Bagus ya bermazhab Syafi'i, apa tak bagus? Yang tu nak ikut mazhab lain kenapa? Jangan malu, kita mazhab Syafi'i. Betul? Kita mazhab Syafi'i yang sahih. Bukan yang dhaif, yang sahih. Dan kita mengikuti yang original. Syafi'i bukan Syafi'i ya. Demikian Malik dan juga Malikiyah. Malikiyah pun penipu juga. Kan? Kata Imam Albani, orang-orang Maliki ni dia kata Imam Mazhab Malik solat tak qiyam, dia tak takbir. Hanya luruskan tangan dia. Tidak bersedekah. Sedangkan Imam Malik letakkan hadis tersebut di dalam Al-Muwatta. Mana mungkin Imam Malik kata tak letak bersedekah di dadanya? Kan? Pendustaan orang-orang Malikiyah. Imam Malik pernah menjadi imam di Masjid Nabi SAW. Nah, jadi inilah ikhwazani Allah wa yakum barakallahu fikum. 2 poin yang penting dan begitu manfaat insya-Allah kita mempelajari banyak perkara dan istilah-istilah fikih dalamnya. Walhamdulillah. InsyaAllah kita akan sambung pada dars minggu hadapan. 6. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon izin untuk membacakan beberapa soalan ya Ustaz. Soalan yang pertama, di antara pembatal keislaman ialah tidak mengkafirkan orang kafir atau ragu akan kekafiran mereka. Apakah wajib mengkafirkan seseorang yang telah jelas mengajak atau melakukan syirik akbar? Bolehkah seseorang berlepas diri dan enggan mengkafirkan orang tersebut dengan alasan urusan takfir ialah urusan ulama? Mohon penjelasannya ya Ustaz. Hukum takfir. Takfir ni adalah mengkafirkan. Sekali lagi, kita tidak boleh menafikan hukum takfir. Kita tidak boleh menafikan kaedah takfir. Kerana takfir itu wujud. Kalau tidak, macam mana berlakunya seseorang itu dihukum kafir? Baik. Seseorang yang ragu akan keislamannya ataupun dia tidak mengkafirkan seorang kafir ataupun mempunyai sifat keraguan dalam mengkafirkan seseorang ataupun keraguan ke atas kekafiran dia, ini masalah. Di dalam nawaqidul Islam kita memahami dalam nawaqidul Islam adalah pembatalan keislaman, kaedah-kaedahnya. Man lam yukaffir al-kafir atau syak fahuwa kafir. Sesiapa yang tidak mengkafirkan seseorang yang kafir, seseorang yang kafir ataupun meragu akan kekafirannya, fahuwa kafir, maka dia kafir. Masalan, seseorang meragu William yang beragama Nasara tidak kafir, maka orang itu menjadi kafir kerana kita telah mengakui bahawa Nasara itu kafir mutlak. Demikian siapa yang meragui untuk mengkafirkan Murtada kerana dia seorang Rafidah Syiah, maka dia seorang kafir. Kerana Ahlus Sunnah mengimani
kelompok-kelompok ini kafir. Yang keseterusnya daripada Asail bertanya. Boleh. Orang yang mengajak kepada kekufuran, apakah orang itu kafir? Dalam hal ini ahli sunnah berjaga-jaga. Maksudnya kita ada sifat berhati-hati, tidak mudah mengkafirkan. Seorang yang mengajak akan kekafiran, kita tahu orang itu memang mengajak pada kufur akbar, ajak menyembah kuburan dan sebagainya. Maka dia akan menjadi penyumbang kepada kekufuran, bukan? Maka orang tersebut adalah Maka orang tersebut bukan kita boleh bermudah-mudah mengkafirkan. Perhatikan, berlakunya seseorang itu nak terjadinya kafir disebabkan syarat-syarat takfir. Yang pertama, harus kita menyampaikan kepada dia hujah. Barangkali dia bodoh. Siapa pun manusia tu, barangkali dia bodoh. Bodoh ni maksudnya laisa lahu ilm. Dia tidak mempunyai ilmu. Dia tak tahu akan tersebut ataupun tak sedar. Setelah menyampaikan kepadanya ilmu, barangkali dia faham ataupun dia membeta kita, menjawab, mendatangkan keraguan kita pada kita pula, harus kita menjawab dengan menghapuskan syubhat-syubhatnya. Itu disebut sebagai iqamatul hujjah wa izalati syubhat. Setelah daripada itu, tidak ragu lagi ahli ilmi yang menyampaikan pada dia tabayyun tersebut, maka dia adalah orang-orang yang kafir. Kafir. Anda tak tahu kenapa di Malaysia ni, kalau kita nak sebutkan orang tu kafir, sensitif kan, takut. Kita ada kawan-kawan kita yang tak Islam. Kafir tak dia? Kafir. Apa yang kita nak malu, nak segan? Kafir atau tak kafir? Rafidah, apa nak ragu dia kafir? Tetap walaupun dia solat, dia bersaksi bahawa Muhammad tu pesuruh Allah, kan? Tetap dia kafir. Bukan kerana lisan-lisan dia saja yang dia pengakuan, tetapi perbuatan-perbuatan dan pengakuan-pengakuan yang lain menjadi kafir. Apa beza dia? Kalau si fulan mengajak ubudiyah di kuburan, menyembah di kuburan, ada haul-haul di kuburan, itu kan perbuatan yang kufur. Kita tidak solat di belakang mereka. Sebagaimana telah ditanyakan kepada Syekh Saleh bin Fauzan, kalau kita tahu akan imam tersebut imam yang qabihah, imam yang buruk, atas perbuatan akidahnya buruk, masalah kita cari imam bacaannya baik aja. Kalau kita dah tahu akidahnya buruk, pergi cari tempat lain imam yang elok. Walaupun lah dia Asy'ariyah ke Maturidiyah ke. Asy'ariyah Maturidiyah bukan penyembah kubur. Siapa kata Asy'ariyah dan Maturidiyah penyembah kubur? Asy'ariyah Maturidiyah bukan penyembah kubur. Dia orang kelompok yang bermasalah dalam asma dan sifat. Yang penyembah kuburnya adalah kuburi. Yang dia klaim dia Asy'ariyah Maturidiyah, fikir dia mazhab Syafi'i, itu semua dusta. Sebenarnya mereka adalah orang-orang sufi penyembah kubur, memang suka kuburan.
suka sangat kubur, tapi suruh mati masuk kubur, takut. Baik. Seterusnya anda dengar daripada pertanyaan, dia tanya apakah ini termasuk urusan ulama? Ini juga syubhat-syubhat yang pernah dilontar oleh Halabiyun. Tahziran ataupun takfir ini adalah urusan ulama. Nah, ada berlakunya masalah-masalah takfir ini kembali rujuk kepada ulama. Nah, itu afdal dan itu adalah paling baik kita rujuk pada ulama, minta fatwa. Dalam masalah-masalah ustaz yang tidak boleh memberi jawapan, kita balik pada rujuk pada ulama. Kalau tanya pada ustaz si fulan ni, dia tolong kawan dia pergi cocokkan colok di Tok Pekong. Apa hukumnya? Kufur itu. Baik, kita tanya ulama. Ustaz pergi tanya ulama, ulama tanya, ente tak tahu jawapan? Ente tak belajar tauhid? Orang belajar kitab tauhid pun dah tahulah benda tu, perbuatan itu kufur akbar. Ya. Nah. Baik, daripada penghujungnya apa? Nah, itu saja. Soalan seterusnya, apakah wajib bermazhab dan apakah hukum talfik dalam mazhab? Bermazhab itu wajib. Dulu. Kita katakan tak wajib. Kerana itu kebodohan orang-orang Halabiyun. Tapi kita telah rujuk kepada ulama-ulama kita. Wafaqahumullah wa ra'ah. Berkata guru kami, tanya kepada Syekh Saleh bin Fauzan, barul ulama. Tidak ada ulama lebih kibar daripada beliau. Simple dijawab, ya fadilatu Syekh. Apakah kita perlu bermadhab? Madhabu awam, adapun orang awam itu adalah madhabuhu kama yang sebagaimana yang telah diikuti oleh muftinya. Orang awam dia tidak tahu apa yang telah difatwa oleh muftinya, dia kena ikut. Orang awam tak tahu belajar, muqallid maksudnya taklid. Kemudian simple lah. Yang kedua ditanya kepada Syekh Saleh Fauzan, bagaimana pula apakah kita harus bermadhab? Wajib kita harus bermadhab. Tapi bukan kita ta'assub. Faham? Muqallid dengan madhab dengan ta'assub dengan madhab tidak sama. Siapa kata kita tidak boleh muqallid dengan madhab? Bahawa kadibun dajjalun. Orang itu pendusta lagi dahsyat daripada dajjal. Dusta. Mana pertanyaan tu? Hadis innama a'malu binniyah. Ana baca hadis lain nanti antum tak tahu. Adalah ramai ahli hadis ni barakallahu. Innama a'malu binniyah. Hadis datang daripada siapa? Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Hadis ini sahih tak? Sahih. Diriwayat daripada mana? Bukhari. Antum semua kata sahih, betul? Macam mana antum tahu sahih? Tolong beri jawapan Rizal. Sahih Bukhari. Satu lagi, ayo, jangan ragu takut. Nak bagi contoh berlakunya muqallid. Lagi apa? Ustaz kata muqallid juga. Ulama kata sahih muqallid juga. Kitab kata muqallid juga. Jadi ini tahap-tahap muqallid. Selagi antum percaya bahawa Sahih Bukhari itu semua hadis sahih, sedangkan antum tidak tahu nilai-nilai Sahih Bukhari di sisi mazhab Imam Bukhari, maka antum
mukallid kepada Imam Bukhari. Mana antum boleh terlepas? Nah, sampai mana pun masih mukallid hadis dalam Bukhari itu. Siapa yang tak mukallid dengan Bukhari? Faham? Itu mukallid. Mengikuti bulat-bulat apa yang diikut. Ada siapa terlepas? Tadi kita belajar la nikaha illa biwali wa adlin wa syahidaini adlin. Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil. Tujuh daripada tang mana? Dalil tadi riwayat daripada Tirmizi, Abu Dawud, Imam Ahmad. Dan lain-lain daripada Sunan, hadis sahih. 7. Mukallid kat siapa? Mukallid dengan anak atau mukallid dengan hadis? Baik. Jadi itu mukallid dah. Tetap mukallid selagi antum tak buka kaji apa dan sebagainya. Jalur-jalurnya. Mazhab Syafi'i kata tidak ada nikah kecuali dengan wali. Mazhab Imam Ahmad kata tidak ada nikah kecuali dengan wali. Itu semua adalah mukallid. Bukan ta'assub. Jadi anda nak cuba bezakan ta'assub ini sebagai contoh. Kita mazhab Syafi'i tetapi kita tidak kunut subuh. Kita tidak kunut fajar. Mereka kata mazhab Syafi'i tapi mereka kunut fajar. Bila kita kata tak boleh kunut fajar kerana hadis itu dhaif, dia kata kita ikut mazhab Syafi'i. Yang itu ta'assub, itu bukan mukallid. Antum jangan berlakunya fitnah dengan macam orang Hanafi, dia kata itu semua mukallid. Tak, itu bukan mukallid. Itu ta'assub kepada guru-guru dia, bukan kepada mazhab Syafi'i. Kalau ikut mazhab Syafi'i, SOP mazhab Syafi'i mesti kena cross check setiap sesuatu. Betul? Kita nak masuk Ramadan ini, nak puasa baca niat tak Udi? Ada niat tak? Ada niat, tapi kita tak baca niat. Niat tak boleh dibaca. Yang dia baca niat itu kerana dia ta'assub dengan guru-guru dia. Kalau ikut muqallid mazhab Syafi'i, tidak ada baca niat. Bukalah kitab fikih Syafi'i yang mana, yang besar, yang kecil daripada Fathul Mu'in, paling tipis. An-niyatu wajibatun, an-niyatu mahalluha fil qalbi. Niat itu wajib, kedudukan niat di dalam hati. Mana sebut nak baca niat? Orang Arab pun terkejut. Apa nawaitu? Bawa masuk dalam Masjidil Haram, subuh dia pergi buka kertas, dia baca nawaitu sama Fatihah. Apa nawaitu? Baik. Itu ta'assub dengan muqallid. Jadi apakah kita harus mengikuti mazhab? Kita harus mengikuti mazhab. Dan kita tidak boleh mencampuri mazhab sewenang-wenangnya. Kerana apa? Bermudah-mudah. Tapi kita faham, kita sebagai talabul ilm pada seorang salafi, kita mengambil fikih yang rajih di kalangan Syafi'i dengan Hambali. Kerana Syafi'i dengan Hambali itu tidak ada banyak perbezaan. Imam Ahmad tu muridnya Imam Syafi'i. Jadi Imam Ahmad ini banyak juga persamaan dengan Imam Syafi'i. Banyak persamaan. Dalam masalah contoh, sebagai contoh yang lain, kita bab sentuhan lelaki dengan wanita dalam apa bab? Bab apa? Wudu. Bab wudu kan? Ana nak tanya, kita rasanya ramai-ramai di sini ni, ambil wudu sentuh isteri kita batal atau tidak? Sebut kuat sikit lah, dhaif antum. Tidak. Ada siapa kata ya? Jangan malu. Kerana majoriti di sini katanya tidak. Apakah anda nak tanya? Yang kata tidak tu Wahabi ataupun Hambali?
Tidak boleh kita kerana kita nak katakan sebab itu kita Hambali, kita Syafi'i. Imam Syafi'i kata ambil wuduk kenapa kita tak boleh kata Imam Syafi'i kata juga batal? Kerana Imam Syafi'i berlakunya khilaf. Apa makna khilaf? Silap. Ketika dia mentafsirkan surah An-Nisa ayat 6, lalu melenting, ta'assub melenting. Mana boleh ustaz berkatakan Imam Syafi'i silap? Betapa mulianya Imam Syafi'i daripada ustaz. Ustaz belajar baru 4 tahun, Imam Syafi'i belajar berpuluh tahun. Betul tak keluar macam gini? Al-Imam Syafi'i bani Adam yasikhu wa yakhta. Betul, dan kadang-kadang salah. Bukan belajar daripada, bukan dapat wahyu. Imam Syafi'i kata sesuatu yang bercanggah daripada Quran hadis, wa yatruku ila ha'id, maka lontar ke dinding pandangan aku tu. Satu pandangan. Madhab tu kan satu school of thought, the way of understanding. Macam mana kita nak faham? Antum nak drill dinding kan, kadang bertelagah dengan madhab nizam kan? Betul? Itu kan ada the way of thought, cara pembelajaran tu lah lain kan? Imam Syafi'i kata dinding pula, jadikan dinding. Apa ni? Ini rambut. Ambil sapu rambut ini. Imam Syafi'i kata famsahu biru'usikum, menyapu rambut. B itu maksudnya istilah short form daripada ba'dur ra'si, sebahagian kepala, maka dia sapu depan saja. Itu tafsiran Imam Syafi'i. Maka kita nampak orang-orang Syafi'i kat luar tu, kalau dia buat segini, antum jangan tahu apa sapu jambut dia. Memang itu pandangan Imam Syafi'i, ba'dur ra'si. Khilaf dalam bab tersebut. Majoriti yang lain semua adalah musab rambut, luruh kepalanya. Betul? Jadi pentaksub ini mengatakan bahawa ambil wuduk, sentuh perempuan sama ada mahram ataupun tidak, batal. Kita kata tidak batal, berdasarkan dalil-dalil yang lain. Tapi kita masih boleh stick dengan mazhab Syafi'i. Tak perlu kita nak jadi Hambali ketika tu. Tak perlu kita nak menjadi Hambali ketika tu. Ini baru balik Madinah aja sudah menjadi Hambali terus 4 tahun belajar. Kita pun faham the way macam mana orang Hambali faham. Betul? Tak banyak jauh mana pun. Belajar antara dua mazhab kan. Antum faham dua mazhab, baru antum boleh kahwin dengan orang yang adat lain. Ni mazhab fikih pun tak faham, adat pula lain nak faham. Tu kahwin 2 tahun kena cerai. Pasal adat tak sah, tak faham. Ni fikih. Baik. Kenapa Ahmad ibn Hanbal tidak kunut? Kalau orang faham macam gini, dia tak berlakunya pertikaman lidah, akhi. Betul? Imam Syafi'i kenapa kunut? Kenapa Imam Ahmad tak ada kunut? Siapa boleh jawab? Barakallahu fiik. Ini kerana lama tak jumpa, anak kasih antum soalan. Kalau antum soal kan, anak soal balik. Ayakumullah. Kenapa? Baik. Status hadis. Bukan semua ulama maupun sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in mendengar setiap hadis. Tidak. Hadis kunut subuh itu hanya Imam Syafi'i dan juga orang-orang yang sewaktu dengan dia saja yang mendengar. Iaitu Tirmidzi, Nasa'i, Abu Daud. Semua kitab-kitab sunan yang mempelopori mazhab Syafi'i. Riwayat hadis itu. Ahmad, Malik dan lainnya. Imam Ahmad mendengar hadis tu, tapi dia kata hadis tu tak sahih. Dia tak nak riwayat lah. Okay? Dia tak pakai dan tak apply dalam mazhab dia. Jadi kita ni, kalau kita mengaku kita mazhab Syafi'i, kita dah tahu status dhaif, kita tak apply kan? Sudahlah. Ini adalah kualiti. Jadi kata Imam Syafi'i ni tak ada kualiti lah, tak tahu. Akhi, itu ketika zaman dia, antum yang buat penilaian banyak sangat. Akhirnya antum kunut pun, kalau kita tanya balik, kunut antum baca tu kunut daripada mana datang? Kunut witir yang diciplaknya. Kunut subuh mana datang? Kunut subuh, kunut apa? Kunut subuh. Mana datangnya? Tak ada kunut subuh. Kunut subuh tu semua adalah kopi daripada kunut witir.
Akhirnya tidak ada jawapan, ente dasar Wahabi. Itu saja jawabannya. Jadi kesimpulannya bukan ta'assub. Kalau ta'assub tadi kesudahan akhirnya berjidal. Yang kita nasihat kepada ustaz-ustaz di luar sana yang membawa panji kononnya mendakwah salaf, yang bawa baru balik daripada Saudi Al-Arabiyah, jangan rasakan semuanya adalah mengikuti Hanabilah. Syekh Saleh Utsaimin, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Orang mana? Saudi kan? Orang Unaizah Qasim. Mazhabnya Hanabilah. Guru kami Syekh Saleh bin Fauzan yang masih hidup sekarang itu juga duduk di Riyadh dengan Unaizah tidak jauh. Sudah tentu dalam benak antum mazhabnya apa? Hanabilah. Syekh Saleh bin Fauzan kata, ambil wuduk sentuh perempuan batal. Mazhab apa tu? Macam mana ini orang Hambali boleh kata batal? Faham? Asalnya dia tak ta'assub. Dirihan dia kata sentuh batal. Dia kata orang yang haid dan junub boleh tak baca Quran? Kata Syekh Saleh Fauzan, tak boleh. Kata Syekh Muhammad bin Saimin, boleh, berdasarkan dalil. Ini apa yang anak study, anak belajar. Itu bukan ta'assub. Kita nilai daripada ilmu-ilmu tersebut. Dan kita tak pernah katakan kepada kalangan kita Syafi'i, kita Hambali, tak. Karena Syafi'i dan Hambali itu sebenarnya bahasa dasarnya sama saja. Syafi'i, Hambali datang daripada siapa? Gurunya juga. Kesimpulannya tu ya akhwah, azani Allah wa iyyakum. Berlakunya talqif tadi. Talqif ini apa makna huwa talqif? Apa dia? Bertukar-tukar. Apa tadi soalannya apa? Talqif kan? Talqif ke talfik? Talqif kan? Orang yang bertukar-tukar mazhab. Kadang kita jadi Syafi'i, kadang kita jadi Hambali. Itu yang kadang-kadang tu bab tak sentuh isteri tak batal, tiba-tiba jadi Hambali. Kan? Yang suka tukar-tukar mazhab. Jadi ada orang marah. Puak-puak W ni suka tukar-tukar mazhab. Sebenarnya anda tak tahu, diorang ni tak tukar mazhab. Sebenarnya mereka ni banyak yang condong kepada Hanabilah sebenarnya dah. Dia dah brandedkan Hanabilah. Sebenarnya dia tak nak ikut Syafi'i. Dia tak nak ikut Syafi'i. Anda pun tak tahu kenapa lah. Ustaz-ustaz ni dia tak nak ikut Syafi'i. Maka itu kalau kita lihat ustaz-ustaz kita Indonesia mensyarahkan kitab-kitab Syafi'i. Apa yang teringat kitab Syafi'i? No class. Ustaz sekali juga mensyarahkan apa? Matan Abu Syuja'. Ini semua kitab-kitab besar dalam mazhab Syafi'i. Nampak? Ini kita nampak kerdil ni orang-orang Halabi ni. Seolah buat kacau di negara kita, seolah-olah kita ni menolak Syafi'i. Nikah berjabat tangan. Dia kata tu bid. Tidak. Kita pergi Saudi nikah pun berjabat tangan juga. Kan? Tiba-tiba balik Malaysia dia kata semua bid. Tidak. Tapi nak nikah tak boleh jabat tangan apa? Tendang kaki. Akhi, ini orang miskin orang. Adab. Bertukar mazhab itu berlaku dalam masalah-masalah yang tidak terdapat dalam mazhab tersebut nak menghuraikan. Baru berlakunya pertukaran ambil daripada mazhab yang lain.
Tak boleh nak selesai dalam konsep mazhab tersebut. Tak boleh nak contoh, nak huraikan macam mana. Kita pindah kepada mazhab yang lain, nakalkan mazhab yang lain. Contoh apa dia? Sentuhan anjing. Sentuhan anjing. Najis tak najis? Anjing najis. Sepakat kaum muslimin, anjing tu najis. Kenapa? Sesuatu yang tak boleh makan. Kucing najis tak? Najis pada asalnya. Tak boleh makan kan? Najis. Tapi Nabi melonggarkan kucing itu tidak najis. Tak najis kerana dia hidup di sekitaran kita. Bukan tak najis kita boleh makan. Anjing menjadi najis. Tapi mazhab Syafi'i kata sentuh anjing kena apa? Kena sertu. Kan? Ada dalil tak? Tidak ada dalil. Ketika kita nak mengakui itu mazhab Syafi'i, dah tak ada dalil, terpaksa kita pindah pada mazhab yang lain. Sentuh anjing kena sertu tak? Tak kena sertu. Dia kata tidak ada dalil. Berpindah pada mazhab yang lain punya hujah. Maka tu kita belajar 4 mazhab fikih. Belajar 4 mazhab ini bukan suruh orang. Ada orang seronok mazhab A, mazhab B, mazhab C, mazhab D. Kita dengar semua mazhab, baru kita berlapang dada, ustaz. Lalu ente ambil yang mana? Kadang-kadang anak ambil yang ini B, kadang-kadang anak ambil ni yang C. Ini masalah ni. Ente ingat ni menu masuk pergi Hadramaut. Ada play A, ada B, ada C. Belajar yang 4, memahami dasar usul mazhab tersebut. Kemuliaan mazhab-mazhab ini bercanggah kerana sebabnya apa? Orang awam tak perlu belajar 4 mazhab ini. Mazhab Syafi'i pun belajar sudah bengong. Betul? Bab jamak kalau ditanyakan berulang kali tak ingat. Dah, soalan lagi. Okey, lagi 2 minit. Soalan terakhir. Apa hukum seseorang yang tidak puasa sepenuhnya pada awal 15 hari bulan Sya'ban, kemudian sambung puasa selepas 15 hari tersebut? Wallahu a'lam. Tidak ada kabar yang sahih untuk berpuasa pada 15 awal, 15 akhir dalam bulan Sya'ban. Itu yang kita ketahui. Wallahu a'lam. As-sahih, Nabi SAW fa'akthiru siyamih. Nabi memperbanyakkan puasanya di Sya'ban. Dan Nabi memperbanyakkan sedekah juga pada bulan Sya'ban. Apabila datang Ramadan, sedekah beliau itu lebih kencang. Hal itu tersebut dalam Sahih Bukhari. Jadi di sini menunjukkan bahawa Nabi tidak berpuasa berterusan pada bulan Sya'ban, tapi memperbanyakkan berpuasa pada bulan Sya'ban. Ada yang mengatakan puasa Nabi pada bulan Sya'ban bukan puasa nafilah, tapi Nabi banyak berpuasa pada bulan Sya'ban kerana Nabi mengqadakkan puasa-puasanya kerana Nabi juga banyak melakukan safar bulan Ramadan. Bukan Nabi punting puasa, Nabi banyak melakukan safar. Kerana punting puasa tak boleh qada. Ingat, kita dah belajar punting puasa tak boleh qada. Itu saja. Nah, itu saja. Barakallahu fikum. Qul qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Assalamualaikum.